Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Salihin dalam kitab Al-Musafir, babu takbiril musafiri iza sa'ida thanaya wa shibhiha wa tasbihihi idza habatal awdiyata wa nahwiha wan nahyi 'anil mubalaghati bi raf'is sauti bit takbir wa nahwihi. Bab orang yang musafir hendaklah bertakbir ketika berada di tempat yang tinggi seperti gunung dan sebagainya. Jadi bila kita naik tempat tinggi, naik bukit, takbir Allahu Akbar. Dan hendaklah ia bertasbih ketika mana ia menuruni lembah atau jurang dan sebagainya. Bila kereta kita turun bukit, kita bertasbih subhanallah. Kata-kata kita ni kena ikut pergerakan. Nak ayat kita ni jalan tu dengan Tuhan sama. Naik bukit takbir, turun tasbih. Kemudian dilarang terlampau meninggikan suara ketika bertakbir dan lain-lainnya. Jadi takbir pun jangan laur sangat. Baik. Orang yang berada dalam musafir sentiasa terdedah kepada berbagai-bagai kesukaran dan kepayahan. Memang dalam jalan macam-macam. Oleh itu Islam mengajar kepada umatnya supaya sentiasa mengingati Allah dengan berdoa serta meminta pertolongan dan perlindungan daripada segala bahaya. Jadi kita kena minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta dengan siapa lagi? Di samping itu juga adalah digalakkan agar bertakbir, bertasbih, bertahmid dengan suara perlahan yang penuh khusyuk dan tawadhu. Ini adab dalam musafir, adalah kita berjalan sentiasa lidah kita bertakbir dan bertasbih. An Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna, rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Jabir radhiyallahu taala anhu katanya, kami semua ketika musafir dan menaiki sesuatu tempat yang tinggi, kami pun bertakbir. Naik bukit, takbir. Dan ketika menuruni tempat yang curam, maka kami pun bertasbih. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Naik, takbir, turun, bertasbih. Apa sebabnya? Kenapa kita bertasbih dengan bertakbir? Kita akan lihat nanti di antara hikmah kenapa kita diajar sedemikian. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alau ath-thanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, bi isnadin sahih. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Maksud hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semua anggota tenteranya. Maknanya kalau kita kata Nabi seorang aja baca, dia tak suruh sahabat baca, boleh jadi kita kata ini khusus untuk Nabi. Rawi hadis ni cerita kepada kita maklumat tepat. Rasulullah dan tenteranya. Maknanya rapat molek tu. Rasulullah sekali dengan askar dia. Semua sekali nak. Apabila mereka mendaki gunung ganang, maka mereka bertakbir. Tetapi ketika mereka menuruni, mereka pun bertasbih. Dua dah hadis kita ni, semuanya cerita naik, takbir, turun, tasbih. Pengajaran hadis, disunatkan bertakbir ketika berada di tempat yang tinggi dan bertasbih semasa turun daripada tempat tersebut. Bila naik tempat tinggi, takbir. Bila turun, tasbih. Pasal apa dia kata gini?
Yang kedua, sesuatu amalan yang baik seperti memperbanyakkan bertasbih atau bertakbir. Tasbih itu kata subhanallah, takbir Allahu Akbar. Semasa senang atau susah adalah sangat dituntut oleh Islam supaya umatnya memperbanyakkannya dengan tujuan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, baik ketika senang maupun ketika susah. Jadi itu ya kita kerja kita. Kerja kitanya takbir dengan tasbih. Sebab apa? Apakah hikmat? Jadi hikmat inilah kita perlu tahu. Kalau dalam ilmu baru dipanggil ilmu hikmat ataupun asrar syariah, rahsia syariat. Sebab apa disuruh baca lagu ni? Dalam kelas kita, kuliah kita tentang perisai Muslim, kita dah cerita dah bagaimana sehingga baca keluar daripada tandas ghufranak itu pun dihurai oleh ulama begitu panjang. Sepatah tu ya, pasal apa kita kena kata ghufranak lepas keluar daripada tandas? Keampunan engkau ya Allah. Pendek ya ucapannya, tapi dia punya falsafah, dia punya pelaksanaan, dia punya hikmah di sebalik itu terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tak mampu nak menunaikan hak Allah, nak syukur, kita minta ampun, ya Allah, keampunan engkau ya Allah. Jadi cerita panjangnya telah kita huraikan dalam syarah kepada perisai Muslim. Jadi huraian kita dalam bab ini, ulama rahimahullah taala mengatakan kerana apa takbir dia ke tempat tinggi. Jadi apabila seorang itu naik tempat tinggi, kita rasa kita ni tinggi. Tinggi tak tinggi? Bila kita duduk atas, kita tengok orang bawah tu kecil ya? Kau macam mana? Kecil. Tinggi aku ni. Orang bawah tu nampak macam rendah ya? Jadi kita akan rasa pada waktu itu ketinggian kita. Jadi bila kita rasa tinggi, munasabahlah, sesuai sangatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita kata Allahu Akbar. Nak ayatnya kalau musuh kamu tinggi, orang lain yang duduk bawah tu kecil, rendah, kena ingat hak lebih besar padamu siapa? Yang lebih agung daripada kamu siapa? Allahu Akbar. Tak situ. Maknanya aku ni tinggi lah ni atas bukit ni, atas pojok bukit, atas gunung, tak ada siapa boleh naik aku ni. Orang lain duduk bawah belakang. Kita naik gunung Kinabalu ke gunung Everest ke apa besar lah ni atas dunia ni. Ulama-ulama kita rahimahullah dia kata termasuklah naik kapal terbang. Bila kapal terbang naik, zoom, kita buat Allahu Akbar, takbir, masa naik. Kapal terbang kita turun, subhanallah. Boleh kiyah belakang lah. Kalau kereta naik bukit, ukah naik bukit, Allahu Akbar. Turun, subhanallah. Jadi apabila kita rasa diri kita ni duduk atas, memang kita duduk atas. Duduk atas. Bila duduk atas bukit, orang lain duduk bawah kita belakang. Pasal itulah kita martabat kena duduk tinggi. Kalau nak jadi orang tinggi, orang tingkat naik duduk tingkat atas. Kita ingat satu cerita dulu, zaman ayah ada lagi rahimahullah. Orang Jepun, tak ingat nama apa Jepun ni. Ada tulis Jepun. Hak baru ni Jepun, baru ni mari seorang Islam dah tu. Ahmad Genta baru ni. Hak dulu pada tu zaman Mulhaya lagi, mari Jepun. Jepun ni mari buat kajian tentang Melayu. Tentang pengajian pondok tradisional di Malaysia. Mari. Waktu tu kelas kita ni tingkat atas, tingkat 2 tu. Di depan tu. Madrasah hak bola tu. Sekolah. Atas. Dia pun naik atas, naik dah kelas. Dia kata, ini tingkat berapa? Kata ini tingkatan tinggi. How? Dia Jepun kecek lagi tu. Oh, tinggi. Ya. Kita pun tenih sikit. Kata tinggi dari bawah. Darah dia sokong. Jepun dia kecek Melayu. Oh, tinggi dari bawah dia. Kata bukan tinggi kelas aku ni, ada lagi orang tinggi pada aku. Tapi no ayatnya, aku ni tinggi dari bawah, kita di tingkat 2. Masa tu sekolah baru ni tak ada lagi. Tingkat 2 ni kita ni daripada bawah, budak orang lain duduk bawah, kita duduk atas, dia tinggi lah kita ni. Jepun tu derah sokong dia kata kena ke dia kata. Betul tak? Tingkat 2 dengan tingkat 3. Tingkat 3 tu lebih tinggi daripada tingkat 2. Dia cerita Jepun lah. Dia kadang-kadang kena cerita kat sejarah lama-lama ni baru ingat. Baik, apabila kita takbir, yakni lau alauti ayyatuhan nafs. Kita seolah-olah bila kita takbir, kita perangat balik ke nafsu kita. Hei nafsu, sekarang ni mung duk tinggi pada orang lain. Tapi mung kena ingat, yang lebih tinggi daripada mung, lebih tinggi, lebih agung daripada kamu, lebih besar daripada kita siapa? Allahu Akbar. Tak situ. Kalau kita boleh boh dalam kepala kita ni Allahu Akbar, hak lain itu kecil belakang. Itu di antara hikmahnya disebut-sebut oleh ahli
ahli ulama-ulama, ahli sejarah, ahli tafsir, ahli syiar dia panggil. Apa hikmahnya Nabi SAW diambil oleh Allah Ta'ala awak naik ke langit? Apa salahnya kalau Tuhan nak bagi semaya waktu ajar Mekah tak boleh? Ajar semaya kat Kaabah boleh ajar tak boleh? Boleh ajar. Pasal apa awak naik ke langit? Sebab waktu Isra' dan Mi'raj tu waktu kemuncak penentangan kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dah kemuncak dah. Sampai mereka Nabi nak balik daripada Taif tak boleh masuk Mekah. Tak boleh masuk Muhammad, tak ada visa. Terpaksa lah Nabi kita pergi cari Mut'im bin Adi. Seorang kedai di Mekah, ia Mut'im mun orang juru, orang baik. Tolonglah awak masuk aku ke Mekah. Tak boleh masuk. Kalau tak guna salary orang kedai di Mekah juga tak masuk Nabi ke Mekah. Pakai duduk tepi pinggir Mekah, tak boleh masuk. Tak pernah masuk dah. Rumah dia Mekah pada. Tak pernah masuk. Isteri dia tak ada lah, Siti Khadijah. Jadi terpaksa guna orang kedai di Mekah juga tidak Islam. Mut'im bin Adi tidak Islam. Buat masuk Nabi kita tawaf dekat Kaabah. Hoi pokok Quraisy semua, jangan sampai kacau Muhammad di bawah jagaan kami. Orang Arab Quraisy ni dia pada situ. Mana kalau orang kedai biar kawal orang ni dia tak kacau. Tak boleh. Dia kacau. Dia ni duduk di bawah Mut'im bin Adi. Yang kacau dia ni duduk bawah Abu Jahal. Dia masing-masing pokok kedai biar ni dia ada tim dia. Jadi macam kita lah ni kayak dia panggil ada geng. Nah, tidak ada geng lah ni. Ni kumpulan ni, ni kumpulan ni. Tak usah kata berapa. Kumpulan ni macam-macam ada. Jadi zaman tu ada kumpulan juga. Nabi terpaksa kena guna satu kumpulan kedai Mut'im bin Adi minta tolong masuk dia ke Mekah. Jadi dalam keadaan gini Allah Ta'ala awak naik Nabi ke langit. Bila Nabi kita naik Isra', naik Mi'raj, dia tengoklah ke bawah. Kecil bawah ni ada pesan ni nampak bawah. Abu Jahal duduk mana? Bawah. Abu Lahab, orang kedai semua duduk Nabi, semua bawah belakang. Jadi ada saklik ni belakang. Nabi kata kecil pok ni. Turun tu tak ira kau lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ira. Pagi esok waktu nak pergi istihar, Nabi naik ke langit semalam, Ummu Hani gatal pergi, ya Rasulullah jangan pergi, tak ada siapa percaya kamu. Tak ada siapa percaya, tak usah pergilah. Waknya nganyi demo, wak sakit kepala ya. Nabi kata, "Mali aku tengok pok ni halus saklik ni belakang." Apa nak takut lagi? Hak besar sekali siapa dia? Allahu Akbar. Nabi kita pergi dekat Kaabah panggil orang Quraisy, "Mali aku pergi ke Baitul Maqdis, semalam aku naik ke langit." Tak ada siapa percaya, tunggu pun perih-perih. Mamak ni buat apa pula? Masuk kat mana pula ni? Kecek merapu. Orang lain pergi sebulan naik utah pergi ke Baitul Maqdis. Mungkin semalam klik hari ni juga. Klik malam duduk sini. Mimpi. Tak. Kalau mimpi tak ada masalah. Jadi raja. Kalau kita aku jadi raja. Orang tanya bila siapa dia tabamu dalam mimpi. Orang percaya kawan. Mungkin dalam mimpi ni kan boleh jadi belaka, jadi raja boleh, jadi Perdana Menteri boleh. Dalam mimpi. Nabi kata aku tak mimpi. Ini kita nak cerita kepada kita pasal itulah hikmahnya. Allah ya tuan-tuan, kalau kita belajarlah baca satu-satu bacaan, memahami bacaan doa-doa ni, zikir-zikir ni, kalau kita baca barulah kita rasa jelira molek. Mari selera dalam hati kita tu nak baca zikir. Pasal bila kita kata Allahu Akbar, makna hak lain kecil belaka. Nabi bila dia naik tengok Isra' Mi'raj, Nabi kita bila naik atas bukit, dia tengok orang lain kecil bawah, dia ajar kepada kita kata Allahu Akbar, Tuhan Maha Tinggi. Mulut atas bukit tinggi, tapi Tuhan Maha besar lagi. Kecil lah kita, dia turun kecil ke besar kita. Orang lain boleh tengok kita kecil. Jadi lagi itulah suasana keadaan. Ia di antara hikmah apabila Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila turunlah ke bawah, duduk cerah bukit, kau telah apa ni orang panggil celah lurah mana, kita kena kata subhanallah, maha suci Allah. Karena aku ni duduk bawah ni, duduk bawah. Orang lain duduk atas, kita lenggok lah ke atas tengok mengendahnya aku. Orang lain duduk atas bangunan beratus dekat contohnya. Kita duduk bawah ni, perih-perih duduk jalan ke tepi celah lorong. Tapi kita kena kata subhanallah, maha suci Allah Ta'ala daripada sifat rendah, tak ada. Tuhan tidak ada sifat Allah Ta'ala, sifatnya semuanya sifat Tuhan, maha agung, maha hebat, maha bijaksana, maha mulia, tak ada. Nak kata Tuhan rendah, tak ada. Kalau tu orang tak kenal Tuhan. Maknanya bila turun tempat rendah, kita kata subhanallah, maha suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, daripada sifat rendah, daripada sifat hina, tak ada bagi Tuhan. Sifat-sifat tersebut ada pada kita. Pasal itulah kita apabila kita letak muka kita atas sujud, kita kata apa? Bila kita letak muka kita, tempat kita tijak kaki. Yang atas kapek ni tempat kita tijak kaki sebaya ke kaki ke apa ada belakang situ. Kalau tengok tak apa nak sujud lagi tak. Jadah kita tak apa lagi kita jaga. Jadah ni jalan ramai-ramai jalan ni. Ada belakang kaki jenis kaki kerang, kaki sebaya, kaki apa lagi. Semua kaki ada, tapi bila sahabat mereka Allahu Akbar, semuanya sujud atas lata. Semuanya berkata subhana rabbiyal a'la.
Maha suci Allah SWT yang maha tinggi. Aku letak muka sini. Manusia yang paling hina, yang telah menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Pasal itulah kita kata semaya ni, orang panggil cah bateri seorang hamba dengan Allah SWT. Bila kita semaya, faham molek baca pada waktu tu rapaknya kita dengan Allah SWT. Ya kita sebab tak rapak ni pasal apa? Sebab kita semaya tu supaya orang panggil supaya kereta macam robot semaya. Buh gia lagi ni, dia akan turun lagi tu. Tidak robot ni ikut kita pasal kan. Robot ni panggil dia. Buh apa ni, remote dia penyek lah korang dia lagi. Maknanya kita ni macam remote, macam robot ya semaya. Ikut tunggu tanggap parkan selesai. Ngorik tiga gitu. Maknanya dari segi roh kedudukan kitanya tidak mari zauq sedemikian. Jadi Allah SWT, Nabi SAW ajar kepada kita, bila kita turun subhanallah. Pasal apa? Nak royaknya maha suci engkau ya Allah. Aku ni hina diri duduk bawah ni, duduk celah lara hari ni. Tetapi engkau tidak ada sifat rendah, tidak ada sifat kekurangan, tidak ada sifat kehinaan bagi engkau ya Allah. Jadi kita puji Tuhan langit. Comel kata dalam bacaan ni. Tak ada tak comel tuan-tuan. Tak ada katanya. Doa hak Nabi kita ajar ni tak ada satu kara hak tak kena, tak ada satu kara tak comel. Tak comelnya kih apa? Kih apa tak comel ni? Kih tak reti kita ni. Tu yalah. Aja kita reti, comel selalu. Kita reti ni tak comel. Bila tak comel, serah tak comel. Baca ke tak baca? Tak baca lah pasal tak serah tak ada kerja nak baca. Tapi kalau kita serah nikmat begini besar keagungan Allah SWT, apa tak saya kata? Keluar daripada tanah atas patah yang Nabi ajar. Ghufranak, sambungan lagi lah. Alhamdulillahillazi azhaba anni, panjang. Maknanya kalau boleh patah tu pun mengandungi makna yang begitu dalam, yang begitu besar. Keuzuran kita minta uzurnya kita dengan Allah SWT tak mampu nak balas jasa dia. Baik. Itu di antara hikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita sedemikian. Panjang lagi lah kalau kita nak bicara bab hikmat, baca sosa ni letih kita. Tapi letih ni lah menyeronokkan. Seronok atau seronok? Bila kita tahu, pedah ke baca. Seronok selalu. Supaya orang kita ni beli kopi mahal. Padahal kopi cakwa tu 50 sen supik tu berapa kali boleh tahan kocak apa kali? Sekendi boleh buat air tak? Dak pergi beli hak dalam paket hak harga RM1.5 supik. Okey, ada tu kali dalam tu. Ada berapa lagi segala jenis kekuatan semua ada situ. Pasal tahu bagai. Lo ni kita tak tahu bagai jadi lagu ni jadi celagu tak sif doa tak sif zikir ni tidak tahu kekuatan jiwa kita, kehebatan kita dengan Allah SWT itu duduk di mana? Duduk di zikir yang kita baca mengikut tempat dan keadaan yang telah diajar disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu tu makna Ani bin Umar. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrati kullama awfa ala thaniyatin aw fadfadin kabbara thalathan thumma qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibun taibun abidun sajidun lirabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin idza qafala minal juyush was saraya awil haji wal umrati. Apa cerita dia ni? Maksud hadis ni daripada Abdullah bin Umar lagi katanya bahawa Nabi SAW apabila kembali daripada mengerjakan haji dan juga umrah atau setiap kali baginda mendaki gunung atau berada di tempat yang tinggi, maka baginda pun bertakbir sebanyak 3 kali. Jadi hadis yang ketiga ini mengajar kepada kita berapa kali takbir? 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis dua tadi tak ayat berapa bilangnya. Hak ni bagi tahu kepada kita bilangannya berapa kali? 3 kali. Naik bukit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu betul tu. Kemudian baginda berdoa yang bermaksud berdoa ni lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai kepada wahazamal ahzab wahdah. Tanda situ. Bermula daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ke wahazamal ahzab wahdah. Maksud doa yang kita baca itu tiada Tuhan yang berhak melainkan Allah yang esa, yang berhak disembah. Tiada sekutu baginya dan baginya segala pujian. Allah adalah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kepadanya juga kita semua kembali dan bertaubat. Kepadanya juga kita disembah
dan sujud. Hanya kepadanya sahaja yang kita patut memberi ucapan pujian, puji-pujian. Sesungguhnya Allah menepati segala janji-janjinya. Janji tu mesti dia puji. Memberi pertolongan kepada semua hamba-hambanya. Dan ia juga yang dapat mengalahkan pasukan musuh tanpa dibantu oleh seorang yang lain. Tak ada siapa bantu tu Orang bantu sama mana pun, dia tu kata kalah situlah. Tak usah duduk buat besar. Lah ni kita tak usah takut. Buat besar tak payah. Serah pada Allah SWT. Dia tu tulis benar. Tak usah buat marilah berapa. Cuahlah sejuta, 20 juta apa. Dia tu kata tak boleh. Kena benar juga. Biarnya cuah ke. Rezeki orang situ nak apa? Kalau apa? Demo ni gusing. Gusing apa? Hadis ni riwayat oleh Bukhari dan lain dan Muslim. Maknanya dalam doa kita ni Nabi kita ajar dah. Dia tu wahazamal ahzab dia seorang yang boleh mengalah. Tak usah duduk buat banyak. Dalam riwayat Muslim disebutkan jikalau baginda sendiri yang memimpin angkatan tentera dalam peperangan ataupun balik daripada haji atau umrah, Nabi kita baca lagu saat inilah. Bacaannya seperti yang tersebut. Pengajaran hadis. Peperangan dalam Islam dapat dibahagikan kepada dua, iaitulah peperangan dengan menggunakan senjata untuk melawan musuh-musuh Islam. Ni hak perang sengerti ni. Hak lawan senjata ni panggil perang dengan senjata. Dan juga peperangan melawan hawa nafsu. Hak ni tak ada senjata. Hak perang dengan senjata, kalau zaman kita lah ni tak ada lagi perang lagi, nya kutip demo dah. Dia kata pondok tu kupus senjata dah nak pergi lawan orang. Jawab dia tak ada 2 hari kan. Tak ada kupus senjata. Kalau kupus senjata pagi, petang ambil demo dah. Makan free lah kitanya. Tidak gitu kan. Tapi ada satu peperangan lagi, hak ni tak ada siapa yang marah. Polis pun tak marah, askar pun tak marah, JPJ pun tak marah. Enggak apa lagi. ISA pun tak kena. Iaitulah peperangan melawan hawa nafsu. Siapa dia nak marah kita? Hak marah tentunya siapa dia? Setan yang marah. Dia tak nak lawan nafsu dia ni. Dia gonyel kita, jangan. Jadi peperangan ni peperangan yang besar. Peperangan ni peperangan lawan hawa nafsu ni jangan kata kecil ni. Hak tu besar jangan. Hak lawan nafsu ni nampak yang kecil lekeh je. Tapi kita nampaknya benar ke kalah? Banyak kalah pada benar. Ni tak tahan. Banyak kalah daripada menang. Jadi kita lah ni kita nak menang sama. Kalau kalah sekali-sekala tu nak lagu mana? Dia panggil adab perlawanan. Bukan kalau kalah sekali-sekala tu adab perlawanan tak. Tapi tak apalah. Tapi biar banyak menang daripada kalah. Yang kedua, ibadat haji atau umrah memerlukan pengorbanan harta benda dan jiwa raga. Dan setiap orang yang sanggup menunaikan ibadat tersebut dengan sempurna akan memperolehi pahala yang besar. Sehingga sekiranya mereka mati ketika mengerjakan kedua-dua itu, dia anggap oleh Islam sebagai mati syahid. Itu di antara bacaan yang kita belajar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafira fa awsini. Tengok sahabat-sahabat Nabi, bila nak jalan dia pergi jumpa Nabi lalu. Bila nak jalan dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alayka bi taqwallah wat takbir ala kulli syarafin. Falamma walla ar-rajulu qala Allahumma atwi lahu al-ba'id wa hawwin alayhi as-safar. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya saya hendak musafir, maka berikanlah kepadaku wasiat dan nasihat. Ini orang jujur, orang sahabat-sahabat baik. Bila nak musafir pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, berilah nasihat saya ni, saya nak pergi jalan jauh ni. Gapo dia pesan yang Nabi nak pesan saya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Pesan yang pertama Nabi kata takwa kepada Tuhan. Mana takut Tuhan? Tak kira duduk mana apa. Kita ni kalau duduk mana-mana takut Tuhan, tak apa. Jangan bimbang, jangan takut. Dia kita takwa kepada Allah Taala, orang mari godok kau mari gapo saja mak nikah, tak ada masalah. Tak ada siapa boleh kacau kita.
Kemudian adalah kamu bertakbir jika kamu berada di tempat yang tinggi. Jadi hadis ini menguatkan cerita hal pahala. Menguatkan lagi. Pasal benda takbir ini kita belajar dah. Setelah orang yang bertanya itu mengundur diri, tengok ni Nabi SAW. Bila orang itu undur pergi dah, lepas mari minta nasihat, mari minta pandangan nak pergi musafir ni, gapo dia pesan Rasulullah SAW, baginda pun berdoa. Nabi doa lalu. Doa apa? Allahumma tuwilahul ba'id. Kalau boleh tanda doa ni. Kalau ada sahabat-sahabat kita nak jalan, kita doa kata sebagai Nabi kita doa. Allahumma tuwilahul ba'id wa hawwin alaihi safar. Tanda sekat tu. Allahumma tuwilahul ba'id wa hawwin alaihi safar. Maksudnya, ya Allah, dekatkanlah yang jauh. Ya tuwilahul ba'id. Kalau dia nak pergi jauh tu biasa berkat. Mana cepat siapa? Tak ada halangnya. Dia tak jadi 200 kilo, tak jadi 100 kilo. Kilometer tak berubah 100 kilo, 200 kilo, 200 kilo. Tapi halangnya tak ada. Siapa cepat, kita berasa tidak gelisah. Lama nak siapa. Itu depan gelisah. Tak gelisah. Mungkin kita duduk baca buku, atau duduk zikir, ataupun tidur. Naik atas kereta, naik kereta api, kata bapa kerana jenera tidur. Sedar-sedar orang gok siapa dah itu gojek. Allahu Akbar, dekatnya kalau lupa. Kalau jenera tidur lah. Oh, kalau tak jenera nak boleh ke siapa kalau lupa kali. Puas tengok je. Pukul 2 pagi bah berhenti tu lagi minum air. Padahal hati duk lapar-lapar pukul 2 tanya tidur. Nak ayatnya puas tak ada kerja. Itu. Bila Allah Taala kena doa berkat Nabi Nabi, itu ilahul ba'id, dekat hak jauh. Bukan mana jarak jadi keruk. Mana cepat siapa dan tidak ada halangan. Tak punuh kereta dia, tak punuh bah dia, tak macam-macam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dekatkanlah yang jauh serta permudahkanlah baginya semasa dalam perjalanan itu. Comel doa. Comel doa dah. Baik. Kitanya doa orang Melayu ni sekadar nak pergi dah, pergi. Selamat jalan lah. Doa juga dah tu. Dah. Selamat jalan tu kira doa dah lah tu. Selamatlah. Insya-Allah. Jadi selamat tu doa. Doa orang Melayu sekat tu dan nak doa lah Nabi kata ni baru dengar. Lepas ni kata lah juga dan tulis di kertas-kertas tu. Waktu kita kena bicara juga dengan syarikat-syarikat bah ni. Biarnya tulis di stesen bah tu doa ngatau orang nak naik bah lagu mana. Doa orang musafir lagu mana. Biarnya ada situ. Dulu waktu kita bicara dengan majlis daerah. Majlis daerah kita bicara dengan dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada doa. Nak masuk pasar, nak masuk kedai ada doa dia. Kita kena tulis doa ni biar orang baca. Nak masuk kedai tu, kalau siapa di kolor kereta sebelum siapa ke pasar tu, taibah itu doa. Sekali kita berhenti situ ataupun kereta jam dia baca situ. Baca doa. Pasal Nabi kata doa, bila baca doa ni Tuhan ampun segala kesalahan kita. Besar tu kedudukan ni. Tapi tak baca apa dah kita ni. Siapa dekat nak siapa kan duk mikir nak parking dua ni. Tak duk mikir nak doa ke apa dok. Pengajaran hadis, orang yang hendak melakukan musafir adalah meminta pendapat dan pandangan daripada orang yang lebih tahu mengenai tempat yang hendak dituju. Jadi kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, tak aja pergi tanya khabar nak turun mana saya nak pergi. Kalau tak tanya, jawab dia sesak lah lain, tak tahulah mana. Nak beli tiket bah, nak beli tiket kereta api, kena tanya nak turun mana. Namanya kegiatan lah lain lah kita. Di samping meminta agar orang yang ditinggalkan itu mendoakan kepadanya agar beroleh kebaikan dan keberkatan dan dijauhkan daripada segala kepayahan. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bui kepada kita, minta sahabat kita ni berdoa lah, tolonglah doa kepada saya biar saya ni selamat pergi. Yang pengajaran yang kedua, di antara nasihat yang digalakkan oleh Islam supaya diberi kepada orang yang akan bermusafir itu, hendaklah bertakwa kepada Allah. Inilah pesan yang paling comel sekali. Takwa kepada Allah SWT. Kalau pesan orang lain itu, hak lain itu duduk bawah takwa ada. Pasal itulah bila tu imam khatib kita sebut ittaqullah. Kadang-kadang dia hurah balik makna takwa itu mengejarkan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Tidak lagi tu kan tok khatib kita duduk hurah dalam ketubah dia. Tiap-tiap minggu duk sebut ittaqullah. Pasal seminggu sekali nak dengar. Ni tak tahu masyarakat kita ni, dia tak mari awal duduk atas motosikal, duduk atas kereta, tak boleh masuk dalam masjid, tak boleh dengar kat nasihat. Mari duduk jauh-jauh. Bila orang nak qomat baru cari tempat. Itu masalah. Masalah bukan masjid kita sajalah. Boleh katakan majoriti seluruh masjid tu imam duk ngadu hal belaka. Budak-budak duk lepok atas motor. Oh tu setengah masjid tak sewa nak kerusi luar masjid. Dia duk cakap situ, dengar ketebah situ. Sedangkan naik bila kita masuk dalam masjid,
pahala dia lain. Pahala duduk di masjid tu. Lepas tu malaikat pula dia tunggu pintu tu. Orang masuk tanda. Pukul berapa masuk? Masuk. Sehinggalah Tok Khatib naik mimbar. Bila iza sa'idal khatibul mimbar, bila Tok Khatib naik mimbar nak khutbah, malaikat apa tutup pai dia, tutup dalam buku dia, mari nak dengar kata. Jadi hak mari ke dia tu boleh lah, tapi pahala mari awal tak ada. Malaikat kata sekat tu je boleh. Jadi pasal tu lah kalau kita nak lorak setara mana, nak lewat setara mana mari pun, jangan with Tok Khatib. Kalau kita kelih khatib jalan nak pergi ke masjid tu, pitah derah biar dia kita naik dulu pada dia. Dia khatib naik mimbar habis. Malaikat kata tutup. Tu yatif suhuf, tutup dah buku rekod. Rekod ke apa tu? Rekod kelebihan mari awal tak ada. Sekat tu ya boleh. Jadi kita dukung ceritalah dengan apa yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Orang-orang kita pergi hak setengah tu pergi awal masjid bukan tak pergi. Pergi duduk atas motor, atas kereta, duduk bocu masjid, duduk di apa ni atas kuda, bawah-bawah basah. Gitu tak sih masuk dalam masjid. Nak lagu anak saudara itu payahlah kita ni. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala. Tak habis lagi nasihat ini. Jadi pengajaran kita tadi, kalau orang nak musafir, nasihat yang pertama sekali bertakwa kepada Allah. Itu nasihat yang paling ideal sekali lah. Bertakbir dan bertasbih walau dalam apa keadaan sekalipun. Pesan dia, ingat tu, kan naik bukit takbir, turun bukit tasbih, memperingat balik apa salahnya. Mudah-mudahan dia teringat kalau kita pesan dia naik bukit dia takbir. Lo ni tak ada nak dengar cakap takbir apa dah. Mungkin dalam kereta penuh dengan lagu-lagu, gerugan naik bukit serupa, turun bukit pun serupa. Duk orang belakang. Tak ingat-ingat ke Tuhan Ada tulis. Hadis yang kelima dalam bab kita ni, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala kunna nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innahu ma'akum sami'un qarib. Maksud hadis ini daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu katanya, kami semua bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa musafir. Jalan dengan Nabi ramai-ramai. Ketika kami sampai di atas suatu jurang atas bukit, kami pun bertahlil dan bertakbir. Tahlil itu la ilaha illallah, bertakbir itu la Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dengan suara yang kuat. Pakat takbir derah-derah, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Nabi pun derah teh dia kata, wahai semua manusia. Nabi lagi, manusia semua, irba'u ala anfusikum. Apa dia kata ni? Kasihlah kamu kepada dirimu sendiri. Sia kau dirimu. Kalau setiap bukit duk main lau takbir gini, orang nak tidur pun jenera sedah habis. Tekok pun sakit. Mungkin berjalan 2-3. Daripada Mekah ke Madinah perjalanannya 8 hari, 8 malam. Duk main takbir 8 hari, 8 malam ni. Segak-tekok juga. Kalau derah-derah, maka Nabi kata apa? Kasihlah kamu kepada diri kamu sendiri dengan tidak terlampau mengeraskan suara kamu semua. Jangan derah-derah. Takbir derah kokoh sudah. Naik bukit Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada dengar kita suara sudah. Bukan syarat gelau derah. Kerana sesungguhnya kamu semua itu bukannya berdoa kepada Allah, bukankah kamu kerana sesungguhnya kamu semua itu bukannya berdoa kepada Allah. Lagu mana Adi Hasan tadi? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ya. Kerana dia maksud sebenarnya gini. Kerana sungguhnya kamu semua itu bukan berdoa kepada Tuhan yang bersifat tuli. Gitu no. Yang bersifat tuli. Tapi bahasa apa lagi sangat terjemah dia ni. Tulis itu tepi itu. Kamu semua bukan berdoa kepada Allah yang bersifat tuli. Bukan mempanggil orang tuli.
Wala ghaiba, kamu juga tidak panggil Tuhan yang gaib, yang tak ada. Yang tak ada. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama dengan kamu semua, dan Dia Maha mendengar dan sentiasa dekat dengan kamu. Jadi Tuhan ada sekali dengan kita. Pengetahuan Dia sekali dengan Allah Taala muhit bi kulli syai. Allah Taala pengetahuan Allah Taala meliputi semua sekali. Kalau mau royak kau-kau apa Tuhan tahu. Nak itu maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni rahmat kesiabelah kepada sahabat-sahabat dia, jangan duduk derahlah suara tu. Takbir kau-kau pada dah. Kalau turun bukit subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik bukit pula Allahu akbar, Allahu akbar. Slow-slow ya. Dengar-dengar kita sudah. Sebab mu bukan panggil Tuhan hak tuli. Bukan panggil Tuhan hak gaib, tak tahu kau satu dak. Hak mu panggil ni Allah Subhanahu Wa Taala yang ilmu pengetahuannya sekali duduk meliputi kita, sekali dengan kita Tuhan. Allah Ta'ala pula bersama dengan hamba-hambanya. Menjadi mu panggil Tuhan hak tak tuli, Tuhan hak ada sekali dengan mu, tak panggil apa derah-derahan. Jadi pasal itulah kita, ulama-ulama mengatakan dalam zikir mana-mana pun tak payahlah kita lau derah-derah. Setengah masjid ni kalau kita pergi maya terkanyak kita. Lepas maya dia lau dengan speaker mengatik tu siapa 3 km dengar. 3 km dengar. Derah. Masuk masjid 5 orang ya ada maya. Allah kata derahnya launya 5 orang ada lalu tu. Betul mujo 5 orang. Setengah masjid tu dengan Tok Bila dengan Tok Imam. Cek tanya, bukan Tok Bila hamba ni. Ni bukan Tok Imam. Lepas tu tak mari belaka demo tu. Pakai kita pakai tu lu jadi Tok Imam dengan Tok Bila. Tunggu nak cerah dah ni subuh tak mari lagi ni. Siapa peringkat tu ni ada. Tak boleh royak masjid mananya marah demo. Tapi nak royaknya sudah siapa peringkat. Tok Imamnya tak ada, Tok Bila pun tak ada. Terpaksa lah kena. Hak mana ada sore dua ni pakai badi mengundi dua kita siapa jadi Tok Imam, siapa jadi Tok Bila. Letih juga. Mana nak tak biasa ni. Itulah suasana yang ada. Maknanya Nabi kata irba'u ala anfusikum. Jangan duduk lau derah-derah. Hak kita panggil ni Tuhan yang mendengar, Tuhan yang Maha mengetahui, yang sentiasa bersama dengan kamu. Panggil kau sudah. Jadi tak payahlah kita duduk lau derah-derah. Zikir kita slow-slow, kau perlahan-perlahan. Pengajaran hadis, berzikir, bertasbih dan bertahmid memang digalakkan oleh syarak kepada setiap umat Islam supaya melakukannya. Tetapi di dalam mengamalkan perkara tersebut juga ada adab-adab dan peraturan yang tertentu, seperti digalakkan supaya perlahankan suara dan sebagainya. Kau tak tahu benarnya kalau masjid di tepi jalan tu imam pula derah zikir, lepas mayanya mengatik derah. Sedangkan ramai makmum masbuk ataupun ramai makmum yang baru sampai, orang semaya hak baru masuk masjid, baru berhenti bah kau, baru berhenti kereta, baru nak semaya sini. Jadi kalau dia duduk lau derah gini, bukan kau bila kita duduk semaya Allahu Akbar, orang duduk lau derah tu ganggu ke tak ganggu orang tu? Mengganggu orang. Jadi kita haraplah imam-imam ni tengok kalau nampak orang ramai orang semaya belakang tu apa duduk derah. Slow-slow sudah. Tak usah duduk derah. Derah sekadar 3 kali astagfirullah untuk nak istihar semaya habis dah. Patut lain tu selut. Pasal ramai lagi. Tama-tama kalau kita sendiri pun kadang-kadang berhenti di masjid tepi jalan kan, kita sapa tu sudah dah maya. Jadi kita akan mula satu buat Jumaah lain kau guna ke. Jadi tu imam ni tak tahulah guna kau berderah. Ngatik takut dia marah. Ada juga Jumaah yang kedua di masjid aku ni. Ulama kata Jumaah dia tak boleh 2 imam. Semaya 2 imam tak boleh. Faham? Mana tu imam sini seorang, belakang seorang. Itu tak boleh. Tapi kalau semaya imam kedua tak apa. Maknanya kalau kita mari tu imam sudah dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita berseriang baru naik. Orang baru sapa. Buat tak apa kita buat apa ni? Jumaah yang kedua. Qomat semula, Allahu Akbar, maya yang kedua. Tapi kita tak pasti. Pasal apa bila maya yang kedua tu imam ni kau berderah nanti. Boleh jadi dia marah. Ada juga kena jadi tu imam masjid aku ni. Kau lagu mana tak tahu lah. Wallahu taala. Yang pentingnya imam-imam mesti mura'ah, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'un al-asam. Nabi kata bukan panggil, bukan seru. Hak tuli. Seru hak Tuhan Maha mendengar. Kau aku Tuhan dengar dah tak payah lau derah. Jadi tu dia panggil fiqhul imam. Kita kena ada fiqh dalam bab ini. Pengajaran hadis semuanya ada adab. Yang kedua, hubungan orang Islam yang bertakwa adalah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada bab kita yang kedua, bab istihbabid du'a fi safar. Ini bab sunat berdoa
semasa di dalam musafir. Jadi waktu kita musafir ni jangan malah. Sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa dalam musafir ni. Kau banyak orang musafir. Berjalan sekejap suruh mengatuk, doa. Tengah duk pulah kereta tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam perjalanan ni. Selamatkanlah anak cucu rumah tu. Selamatkanlah kalau kita tinggal serabut. Selamatkanlah rumah aku. Jadi royak ke Tuhan dalam sapi duk mengadu ke Tuhan, mengadu kepada Allah SWT. Kerana apa? Ni kita akan baca hadis nanti. Untuk mendapat keberkatan pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang itu, maka hendaklah dengan dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Termasuklah ketika hendak memulakan suatu perjalanan. Dan sunat bagi orang yang berada di dalam musafir berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa untuk keluarga, harta benda, masyarakat semua agar mendapat kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Doa segala orang, anak, cucu, bini, suami, siapa-siapa saja. Kalau ada masalah lagi, berdoa kepada pemimpin kita, pemerintah. Itulah ulama-ulama masyhur di kalangan ulama yang terdahulu mengatakan, kalaulah aku ada satu doa mustajab, aku akan doa untuk raja. Doa untuk pemimpin, Perdana Menteri. Pasal apa? Kalau raja baik, satu negeri aman. Aman ke tak aman? Aman. Raja merintah dengan adil, rakyat mendapat keadilannya yang begitu sempurna, melaksanakan hukum Allah SWT adil. Jadi kalau raja, jadi kita kena doa, masuk juga dalam doa kita. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa laysa fi riwayati Abi Daud ala waladihi. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 bentuk doa yang paling mustajab. Kita ni duk mikir sama nak cari tempat doa mustajab, tidak mikir kan manakah doa yang mustajab, mana doa yang diterima tanpa diragui, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankannya. Tepat 3 tempat ni Nabi kata Tuhan akan perkenan doa. Jadi kita tengok, iaitu yang pertama, doa orang yang dizalimi. Ni berat ni. Doa siapa? Doa orang yang dizalimi. Doa orang zalim ni bahaya. Bahaya. Tuhan terima cepat. Yang kedua, doa orang yang di dalam keadaan musafir. Orang musafir doa banyak orang. Banyak doa dalam musafir kerana Allah Ta'ala mustajab ke doa. Pasal orang musafir ni orang susah, orang dalam perjalanan susah. Dan doa kedua ibu bapa kepada anaknya. Doa mak, doa ayah kepada anak. Kena ingat molek. Jangan kata mulut pergi doa kat anak. Jadi kerja lah. Jadi doa molek. Abu Daud dan Tirmizi riwayatnya. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, tetapi dalam riwayat Abu Daud tidak terdapat kata ala waladihi, iaitu doa kepada anak dia. Kita tengok pengajaran hadis. 3 golongan daripada manusia yang berdoa, di mana doa mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan ni, bila dia doa, Tuhan akan terima doa dia. 3 golongan. Yang pertama, orang yang dizalimi. Kemudian mereka berdoa, nescaya Allah akan menerima doa mereka tanpa ditolak sedikit pun. Sehingga ulama bahas, apakah orang yang kena zalim ni orang Islam saja ke? Termasuk juga kafir. Orang yang bukan Islam, kalau kita pergi zalim ke dia, dia doa, jadi kerja ke tidak? Sedap juga ni. Sedap kata sedap. Pasal itulah semalam orang cerita, Cina
Cina tidak Islam, Cina hak bukan Islam. Hak Cina Islam ramai juga. Bila sakit, pergi suruh tu imam mai ajak. Dia tu ustaz nak ajak mai ajak. Orang Tino dia sakit. Pening tu imam, tak nak mai ajak namun tidak Islam. Ada juga Cina juga bila nak buka kedai. Kita ke mai ajak tu ustaz jemput pakai. Pening ustaz nak pergi kita pergi ni. Cina ajak. Bah mana jadi ni? Letih tak letih kita. Tak pergi marah dia, pergi kan. Kalau tak pergi doa tak apa, kena pergi makan tu. Tapi cerita sini, orang kafir kalau kena zalim, dia angkat tangan doa, jadi ke tak jadi? Tuhan Allah lah kafir dah. Aku kena zalim kau ni, kena tipu ni. Tolong aku. Tuhan tolong ke tak tolong? Kau tak jadi kerja orang kafir, kita boleh ingat dia. Lagu nak kata. Ulama kata tidak. Hatta walau kana al-mazlumu kafiran. Kalau orang kena zalim itu kafir sekalipun, Tuhan akan tolong. La hubban lil kafir. Tuhan tolong ni bukan Tuhan sayang ke kafir dia, tidak. Tetapi hubban lil adli. Tuhan suka kepada keadilan. Pasal apa Tuhan terima doa kafir ni walaupun kena zalim? Kerana nak tunjuk Allah Taala tu suka kepada adil, tak suka kepada kezaliman. Jadi kita kena ingat. Jangan ngenak kau kafir. Jangan curi bagai dia. Pasal kalau dia doa jadi, Tuhan apa siapa Tuhan terima doa kafir ni? Tak. Kafir kau tak kafir, Allah SWT innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Tidak terima kita baca dalam ketubah. Di akhir ketubah selalu terima kita baca innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ayat Quran ini tidak rukuk ketubah. Tidak jadi rukuk ketubah, tidak jadi syarat ketubah. Setengah nama kata apa tak baca tu ayat itu dalam ketubah. Nak baca tu punya panjang lagi, ketubah panjang dah. Maknanya dia tidak syarat dan tidak rukun, cuma dibaca oleh ulama-ulama di zaman dahulu apabila berlaku kes yang tak baik. Ada setengah khatib bila berlaku pertemuan politik zaman itu. Pertemuan politik zaman itu, dia gila anak kepada pemimpin yang lawan dia. Maknanya orang parti ni dalam ketubah pergi kutuk parti soal lagi tu. Jadi bila mari ulama yang ada di antaranya Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, dia tukar tepat doa hak duk kutuk orang ni tu, dia ambil buah ayat Quran innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dari doa tu arahan sebenarnya supaya kita ni berlaku adil. Jadi kalau sekat baca saja tak terjemah ke Melayu, tak ada faedah juga. Orang moh tak dengar tak faham, dengar tak faham juga. Jadi kita kena ingat bukan syarat, bukan rukuk khutbah. Jadi kalau tak baca pun tidak menjejaskan. Kena jelas itu tu. Kadang-kadang dia tanya juga apa tak baca ni, tidak rukun dan tidak syarat. Cumanya ulama-ulama dulu dia tukar format khutbah ni daripada duk kutuk orang, baiklah dia baca ayat Quran. Jadi itu. Jadi kita sekarang ni tidak kutuk orang. Kita menjelaskan keadaan yang berlaku dan kita berdoa kepada Allah SWT mengikut apa yang diperlukan. Jadi jelaslah kepada kita doa orang yang kena zalim ni. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Ittaqi da'watil mazlum. Nabi kata takut kamu daripada didoa oleh orang yang kena zalim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Orang yang kena zalim bila dia angkat tangan, dia dengan Allah Taala tak ada sekat. Permohonan dia direct naik kepada Allah SWT. Ya Tuhan, ya Rabbi, orang itu zalim aku. Tuhan dengar. Penerimaan selalu. Jadi kalau kita tengok berapa banyak orang yang kena zalim, bila dia doa, si zalim tu tak lama akan terbuka rahsia dia. Kebanyakannya sebelum mati nampak kezaliman dia buat tu, Allah Ta'ala tunjuk. Kalau tak tunjuk pun jangan bimbang. Kalau dia tak bertaubat lah, kalau dia taubat tu dia ingat Allah Ta'ala yang lepas. Kalau dia tak taubat, dia akan jumpa dalam akhirat nanti. Itu doa. Yang kedua, doa orang yang berada dalam musafir. Doa yang kedua kita kena bersungguh benar apabila kita musafir. Ambillah kesempatan untuk berdoa kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, dan doa kedua ibu bapa bagi kepada anak-anak mereka akan diterima terus oleh Allah SWT. Jadi kita kena ingatlah bila kita nak marah ke anak, nak marah ke siapa-siapa pun, janganlah sekali-kali give doa tak benda-benda yang menyusahkan anak kita. Mana nak marah anak tak dengar kata ke apa, jangan tubik mulut kita, celaka budak ni. Tak. Itu doa. Kalau salah ayah kata celaka ke anak, menatai budak ni, jadi menatai lah anaknya. Nak tarik balik payah dah lah tu. Dia permohonan tu akak ke langit, Allah SWT kata pok dia nak lagu ni, ambil. Celaka.
Tak ikat air tawar lah, tak semai air tawar apa tu. Kita mulut tu pergi celupai kata kanuk. Celaka, bahasa budak bengo, enggak apa lagi. Kata-kata yang boleh menyebabkan anak kita jadi rusak dari sudut kedudukan dia. Ini doa mak ayah ni doa mustajab. Doa yang cukup berbisa. Jadi kita beringatlah, nak marah setara mana anak katok dia sepak tu, katok gila. Tapi jangan tubik mulut kita, supuh anak sendiri, jangan. Mana kalau kita kata kacik gigi gerak-gerak tu ni. Tak tahan nak nyopoh. Pergi sepak gapo-gapo rumah, jangan sepak orang. Sepak tia-tia rumah tu lah. Kalau tia kerah lah. Kalau tia nak gotoh dia cari pasar gaya gotoh pula atak mati sahib lah kita pulaknya. Jadi kena mik. Mana yang pentingnya pergi lepas gerai tu di tempat lain, jangan pergi kata kepada anak kita perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan anak kita akan binasa hasil daripada doa pok dia, doa mak dia kepada anak. Beringatlah molek-molek. Cucu pula juga. Tolong ingat molek. Kadang-kadang gerai juga anak lari suruh tak dengar. Lari tak pakai dak. Doa ya Allah, hidayahlah kepada anak aku ni. Suruh tak ira. Lari tak pakai. Minta hidayah. Ya Allah, hidayahlah kepada anak. Tunjuklah dia ni jalan yang baik. Biarlah dia taat kepada aku. Kalau aku dulu terbuat benda ni dengan ayah aku, dengan mak aku, maaflah ya Rabbi, jangan turun anak. Boleh kecek lagi tu dengan Tuhan. Kau tengok panas tu tak mari. Mari nak kata udus macam. Janganlah. Beringat molek. Jadi pengajaran yang kedua, orang yang berada dalam musafir diingatkan oleh syarak supaya bersabar dengan segala dugaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping berikhtiar untuk mengatasinya. Jadi sabarlah. Babu ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairahum. Bab apa yang patut diucapkan sebagai doa apabila seorang itu takut pada orang. Kita tengok orang ni, lain macam nampak. Nak ragu saya ke? Lalu ni kaya zaman orang panggil ragu ni. Ragu kan? Ragu. Bak ragu ni, hari ni menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Malaysia, dia kata masalah ni tak sesat ada masalah. Ragu lah masalah gapo ni. Kita laksana hukum hudud pula. Tu dia. Kita doa kepada Allah Taala biar jadi semati. Walaupun Cina MCA kau gapo mengamuk dah hari ni. Kata apa ni menteri nak wajah hukum hudud. Wah tu dia tak kenal, dia tak jauhi lagi, dia tak tahu hukum hudud tu nikmat Allah Taala, nak jaga undang-undang, nak jaga manusia ni supaya aman. Kalau dia tahu keamanan dengan menyebab hukum hudud ni, hukum Tuhan ni, Allah dia petai lagi pok dia sokong. Tak sokong kah? Dia sendiri pun kena ragu juga, pok tidak Islam pun, kau Islam saja kena ragu. Tak. Jadi tak tahulah menteri tu berjawab kita harap dia sengotilah, insya-Allah taala kita sokong. Sokong. Jangan duk kira lah warna, tak usah kira warna. Asal kalau dia nak buat hukum Tuhan, sokong gilah. Demo ni kadang-kadang orang kita ni masa jenis milih warna pula. Warna lain tu tak usah main warna. Asal kau nak laksana hukum Allah SWT, beri sokongnya kepada dia. Hot tu, lebat lain tu kita mikir semula lah. Jangan kata jangan akak baru kena sokong belakang. Cerita lain tu. Cerita nak kita beri sokongnya dah lebat nak laksana hukum Tuhan tu. Ada cerita lain banyak lagi. Tu kita bincang semula, ada lebat lain lah. Nak koyaknya apabila kita takut pada orang, kelih orang, budak-budak ni nak kata aku kah? Orang-orang jahat nak ngenak saya ataupun kepada benda yang lain. Tengok benda-benda binatang kau apa benda mari nak terkait kita selain daripada manusia, hendaklah kita baca doa ni. Tanda molek doa ni. Kau ni kita suruh bawa kitab ni pasal nak tanda ni lah. Doa merupakan senjata ataupun ubat kepada seorang ketika ia menghadapi masalah. Lebih-lebih lagi masalah yang berat. Masalah berat ni polis pun tak selesai. Lalu ni selesai ke polis? Tak selesai. Hatu kita tanya bala polis, pergi dia nak nulis daripada pagi pagelak duk tulis ke report okey. Report orang curi, report kau tu, report kau ni. Banyak sangat kes. Malah ada orang tanya ustaz, dia kata kalau kita koci rumah, dia mau katok anak koci. Buh grey nya cabut sekali grey. Bubuh mengapa ni alam mengapa ni. Loce ni kalau salah orang masuk bunyi kering. Loce mampu nyakak demo sekali dengan loce nya curi dia. Dia tak boleh kalau kita nak tak anjing. Nak pergi anjing depan tangga nak suruh jaga rumah. Enggak amor ya ada satu kes di kawasan kita ni, kalah keren. Tu rumah tu tidak Islam, anjing penuh depan rumah. Kata anjing pun makan rasuah juga. Dia kata bolehnya pergi makan yang anjing tak salah malah tu. Boleh hakak sekali benda-benda. Kata tak sesat. Mu pergi anjing tak sesat. Patut nak sesat kau doa dengan Tuhan sebab Allah Subhanahu taala hak ni yang sesat kata. Dia tak doa orang curi juga. Enggak kata anjing, bukan lu mau pergi dia anjing. Tidak anjing kena jaga rumah hak kucing tu. Anjing
Bahas sekali nyanyi pun pakai rasuah juga penata tu dia. Boleh daging kau gawe macam tak nyalak malah tu pakai dia. Silap-silap dia pula tolong dia buka pintu. Baru kelakar molek orang nyanyi. Tak salah. Dia kata apa sini dalam kitab kita ni kata doa masalah yang berat, oleh itu hendaklah orang yang bermasalah itu menumpu sepenuhnya bacaan doanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Betul ke tak betul? Siapa kata tak betul? Semua ikhtiar orang buat belaka atas dunia ni. Tak jadi. Jadi kita suruh buat, jangan kata malam ni tak suruh macam itu lah, ustaz kata pakai doa. Tu cerita lah. Supaya kita perahu sungai, suruh kemung lah tu biar duduk sini perahu, jadi kerja kan. Jawab dia ngutik alik ulu lah kita esoknya. Alik ulu kali ilik. Kalau alik ilik lah. Perahunya hanyut lah tak tambak. Itu cerita lain. Allah, jangan salah faham yang kata ustaz kayak tak payah dah kaji-kaji itu bakal doa gitu jawab dia sekali gitu hanya akad demo malam tu. Jadi kita menumpukan sepenuhnya bacaan doanya hanya kepada Allah saja tanpa menggantungkan harapan kepada makhluk lain. Jadi kita ikhtiar, lepas tu kita serah kepada Allah. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kata sekali, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Boleh kata tak? Tulis molek. Ni doa pagar ni. Dia kata nak doa pagar ni ya pagar ni. Rawahu Abu Daud dan Nasa'i bi isnad sahih. Maksud ada daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda takut kepada suatu kaum, suatu golongan, maka baginda membaca doa ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, yang bermaksud ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau tempat berlindung dan di atas pengawasanmu juga kami meminta pertolongan daripada mereka, daripada musuh kami, sehingga mereka tidak berkuasa memperdayakan kami, dan kami mohon perlindungan kepada engkau daripada segala kejahatan mereka. Comel benar doa ni. Jadi insya-Allah taala kata ulama, kalaulah kita ni betul-betul ikhlas, fa innallaha taala yastajibulah. Akad tangan betul-betul dengan hati kita, dengan perasaan kita ikhlasnya, ya Allah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kalau kita kata betul-betul lagu ni, tu yang akan pegang kita. Lagu mana cara nak lepas? Pandailah dia. Ingat tak ingat cerita Nabi Ibrahim AS bila dia kena belawai dengan Namrus, bini dia Sarah tu, bila dia doa pada Allah SWT, itu dapat pula hamba Hajar. Cerita panjanglah, nanti kita ayat semula insya-Allah taala. Pengajaran hadis, berserah kepada Allah dan berusaha. Dua-dua kena pakai. Berusaha, berserah kepada Allah. Jangan serah saja, tak usaha. Usaha saja tak serah, tak boleh juga. Mengatasi segala masalah yang dihadapi merupakan sifat orang mukmin yang sejati, yang akan beroleh kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Jangan bimbang. Yang kedua, musuh-musuh Islam sentiasa mencari jalan untuk melemahkan semangat umat Islam, seterusnya menyesatkan mereka. Oleh yang demikian, umat Islam hendaklah sentiasa berpegang teguh kepada agama Allah dan berwaspada dengan di ayat mereka. Yang penting bagi kitanya, iaitulah kita selain daripada kita, setelah kita berdoa, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tak adalah kitanya dua perkara tu. Berusaha, buat dulu, lepas tu serah Tuhan. Jadi insya-Allah taala, Allah taala akan selamatkan kita. Allah taala akan beri perlindungan kepada kita. Kalaulah kita ni iza qala hal insan bisidqin wa ikhlas. Ulama mengatakan dua syarat. Mu kata betul-betul dengan hatimu. Tidak kata nak terada ni. Terah baca doa ni kejadi-jadi tak. Main terah tak jadi. Supaya orang dia kata apa ni? Belajar ilmu takluk tu bayar nak terah, kau kata jawab dia putus dua. Dia kena yakin sengati. Kita pun yakin betul-betul Allah taala akan tolong kita, akan jaga kita. Insya-Allah taala kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat pun kita selamat insya-Allah. Babu ma yaqulu iza nazala manzila, kita akan sambung perbincangan kita di dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.